saya nak cakap sikit sejak saya jadi kurang upaya ni, kami sekeluarga banyak mengharapkan jualan online dan juga media sosial untuk keperluan kehidupan kami. Jadi sambil-sambil dengar ni, kami minta dengan sepenuh rendah hati boleh tolong kongsi gift dengan kami. Dan alhamdulillah segala pemberian anda tu amat kami hargai sekeluarga. Tuan puan juga dijemput untuk membeli belah di store TikTok kami. Ada beberapa produk-produk yang setelah saya list dekat dalam store saya lah di sini ya. Okey, yang ni yang saya share sekarang ni ialah teh bunga telang. Itu yang dah keluar sekarang ni, yang tu adalah teh bunga telang. Itu adalah produk kami sekeluarga. Jadi saya jemput tolong sekurang untuk support kami ya. Dia semua ni adalah untuk keperluan hidup kami saja. Ataupun sekurang-kurangnya tekanlah follow kat bawah tu, ataupun tekan like dan tekan share. Ya, semoga perkongsian saya ni boleh memanfaatkan lebih ramai orang lagi, dan mudah-mudahan semoga ianya menjadi asbab untuk Allah mengurniakan pahala berpanjangan untuk kami sekeluarga, insya-Allah. Dan walau apa pun je bentuk sokongan tuan-puan, gift ke, pembelian ke, tolong share ke, tolong follow ke, segala apa dulu akan sangat-sangat kami hargai, dan sentiasa kami ingati dan doakan tuan-puan sekeluarga dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan sebab segala rezeki, insya-Allah. Okey, baik, di mana kita tadi ya? Okey, minta maaf ya. Kita hari ini kita mulakan dengan cerita pasal stroke dulu ya, kerana saya berharap supaya benda ni bila kena tu memang teruk ya, tak ada yang tak teruk ya. Siapa-siapa yang pernah mengalami tu memang tahu apa benda yang saya maksudkan. Memang sangat-sangat susah, memang sangat-sangat sukar, terutama sekali di ketika awal-awal kena tu memang sangat susah. Tetapi dan dalam saya tak mau mengalami, kalau boleh saya tak mau mengalami perkara ni lagi, dan oleh itu juga saya juga mengharapkan benda ni tak akan terjadi pada kenalan-kenalan saya, pada ahli keluarga saya, kerana memang susah sekali. So jadi saya nak bercerita hari ini dengan harapan ia boleh menjadi pengajaran untuk tuan-puan dan puan-puan, dan juga panduan juga untuk mengelakkan diri daripada terjadi kepada tuan-puan, ahli keluarga atau kenalan-kenalan. Jadi bila dah ada ilmu ni, bila dah ada orang share, bila dah dengar saya share hari ni, jadi sekurang-kurangnya kalau benda ni kita melalui perkara macam ni, kita dah tahu dah apa yang kita patut buat. So jadi itulah tujuan saya untuk selitkan cerita-cerita mengenai saya surviving stroke ni dekat dalam segala live sharing saya hari ni ya. Dan harus diingat saya ni bukan doktor, saya bukan doktor, tetapi apa yang saya nak kongsikan ini dan juga di hari-hari yang akan datang adalah berdasarkan apa yang saya sendiri alami ya, sekitar lebih kurang daripada 2 minggu sebelum diserang stroke hinggalah selepas kena, masa kat hospital dan seterusnya hingga sekarang. Jadi semua adalah apa yang saya sendiri lalui, dan apa benda yang dalam appointment saya dengan doktor tu, semua apa benda yang saya lalui melalui appointment saya dengan doktor, appointment saya dengan fisioterapi, rawatan, pemakanan, segalanya saya akan cerita satu persatu. Saya akan selitkan sekali sambil kita bercerita pasal gardening pun kita cerita, surviving stroke pun kita cerita juga. Jadi semoga ada manfaatnya untuk tuan-puan semua ya. Dan ya, pada mula-mulanya saya ingat memang ni serangan tiba-tiba ya. Kenapa? Kerana saya memang tak ada sejarah langsung diabetes, darah tinggi ataupun kolesterol tinggi. Memang tak pernah ada langsung. Saya tak pernah ada masalah macam ni. Dan saya dulu kerja, saya tahukan saya macam saya kata tadi, saya kerja kebun dan banyak saya buat kerja dekat kebun. Saya sendiri buat kerja kat kebun. Saya bukannya duduk dekat tepi dan suruh orang Bangladesh buat. Saya sendiri buat kerja. Saya sendiri hari-hari berpeluh buat kerja dekat kebun. Dan saya makan sayur banyak, saya jaga makan, saya jaga gula. Jadi semua benda tu bila jadi ni, benda tu dia something yang
yang tak dijangka, yang unbelievable, ya. Saya in denial, betul-betul in denial. Saya dalam, walaupun di peringkat terakhir sebelum kena pun, saya masih lagi in denial. Saya tak percaya saya boleh kena. Saya tak percaya yang saya boleh kena stroke. Ya, jadi last kali saya pergi check doktor lebih kurang 5-6 bulan sebelum kena stroke tu, dan memang saya tak pernah pun ada diabetes, darah tinggi ataupun kolesterol, dan kehidupan saya seharian pun macam biasa. Tak pernah saya ada tanda-tanda diabetes, tanda-tanda darah tinggi, semua tu tak pernah ada, ya. Okey, tetapi lepas kena tu dan lepas melalui beberapa appointment dengan doktor-doktor, dengan fizio, barulah saya sedar bahawa sebenarnya sekitar lebih kurang 2 minggu sebelum saya kena serangan tersebut, badan saya telah pun memberi beberapa petanda-petanda awal. Nak tahu apa dia? Nak tahu apa dia petanda-tanda awal itu, kan? Kalau tak nak tahu pun saya nak bagi tahu juga, kerana saya tak mau benda ni terjadi dekat tuan-puan keluarga ataupun kenalan tuan-puan dan puan-puan semua. So jadi saya tak mau perkara ini jadi lagi. Saya tak mau tuan-puan melakukan kesilapan yang sama dengan saya, in denial, tak percaya bahawa benda ini boleh terjadi kat diri sendiri, kerana menganggap penyakit ini adalah penyakit orang tua-tua. Dah kena baru tahu, ya, dah kena baru tahu. Sebenarnya sesiapa pun boleh kena. Umur 20-an pun ada yang dah kena juga. Saya pernah tengok, benda tu biasa dah sekarang ni. Umur 20-an dah kena dah. Stroke pendarahan, hemorrhagic stroke, ischemic stroke tu biasalah, macam-macam. So jadi ini adalah peringatan, ini adalah peringatan. Jadi petanda-petanda awal yang tuan-puan semua perlu aware, perlu alert, ya, kalau terjadi, ya. Okey, so nombor satu sekali ialah lebih kurang 2, yang ini terjadi pada saya rasa lebih kurang 2 minggu, 10 hari ke 14 10 hari ke 14 hari sebelum saya kena. Yang ni saya sendiri tak betul-betul tak boleh nak confirm betul-betul bila dia bermula, tetapi pada anggaran saya antara 10 ke 14 hari sebelum saya diserang. Ni masa tu saya mula mengalami sakit kepala yang sangat teruk dekat sebelah sini, kat belah kanan kepala ni. Memang sakit teruk. Dia bukannya macam sakit kepala biasa, bukan macam sakit kepala biasa macam pening ke loya ke migraine. Dia lain. Saya pernah merasa kena migraine, kita pernah merasa macam biasalah, kan, pening kepala sekali-sekala tu biasa, tapi yang ni dia memang lain. Nak tahu rasa dia macam mana? Dia macam rasanya ada benda dekat dalam kepala tu sedang menekan otak kita tu. Dia menekan dan dia macam squeeze, dia macam genggam kepala otak kita, kat dalam otak kita tu. Dia genggam kuat-kuat dan kemudian dia lepaskan. Jadi sambil otak kita tu digenggam, masa itulah dia punya sakit tu daripada sikit dia akan jadi makin lama makin kuat, macam seiring dengan genggaman kepada otak tu, ibaratnya genggaman kepada otak tu. Jadi dia jadilah sakit tu. Lepas tu bila dilepaskan dia hilang. Okey, lega sikit. Tak lama lepas tu dia sakit, dia digenggam lagi kuat. Lepas tu dia lepaskan pelan-pelan. Tu jadi macam tu lah, ya. Macam kalau kita pegang macam tu, kita genggam tangan kita tu, kita genggam sakit tu, lepas tu pelan-pelan kita lepas, Jadi ibaratnya macam tu lah. Dan dalam keadaan macam ni juga, dia nak tidur pun susah. Memang beberapa hari dalam sekitar 2 minggu tu, banyak kali duduk atas katil terbaring je. Lampu semua dah tutup, kipas dah pasang, memang kondusif, sedap nak tidur, tapi mata tu tak mau terlelap. Ya, mata tu tak mau terlelap. Bukan pasal sakit kepala tu. Sakit kepala tu dia bila waktu malam tu dia jarang ada. Tetapi dia rasa macam mata tu tak boleh nak tutup. Ya, badan rasa penat, kepala rasa mengantuk, mata tu berat nak tidur, tapi pejam mata tu dia tak mau terlelap. Jadi terbaringlah atas katil tu, tengok atas, tengok siling dalam gelap, tapi tak boleh nak buat apa, tak boleh nak tidur. Jadi masa tu lah
dalam sekitar 2 minggu sebelum kena serangan tu, macam itulah yang banyak saya lalui, ya. Jadi itu adalah petanda yang pertama. Excuse me sekejap, minum sikit. Okey, yang tu nombor yang tu yang pertama lah, sakit kepala lah. Jadi bila saya bila saya rasa sakit kepala macam tu, saya cuba makan Panadol, hilanglah sekejap. Lepas tu, tapi hilang pun sekejap, saya beberapa jam kemudian tu dia akan datang balik. Jadi memang teruk sakit kepala tu. Jadi saya pergi klinik 2 kali. Saya pergi klinik bila sakit kepala macam tu. Kali pertama saya pergi klinik tu, doktor tu kata stres. Dia kata tambah lagi tak boleh nak tidur kan. Jadi dia kata yang ini stres. Lepas tu dia bagi Panadol. Dia kata jangan pergi kerja 2 hari, duduk rehat dekat rumah. So jadi 2 hari lepas saya pergi klinik tu, saya memang duduk rehat dekat rumah, tak buat apa, duduk diam-diam, tengok TV, makan ubat, tengok TV, baring, tidur. Siang boleh tidur lah, malam tak boleh. Siang boleh juga terlelap sekejap, tapi malam tu memang tak boleh nak tidur. So jadi duduk kat rumah 2 hari, rehat betul-betul, tengok TV, kadang-kadang terlelap, makan, rehat. Jadi yang itulah yang dibuat yang itu yang saya buat hari. Jadi alhamdulillah ada perubahan dia sikit lah. Sakit kepala tu dah mula kurang. So jadi tapi sekejap je, beberapa hari lepas tu dia jadi balik. Exactly the same macam tu juga. Pergi klinik lain pula, serupa juga. Doktor tu kata tak ada apa, yang ni stres, yang ni dia suruh rehat lagi, dia bagi ubat Panadol, dia bagi ubat sakit kepala pula. And then dan satu lagi lupa saya nak bagi tahu, dalam kedua-dua kali yang saya pergi klinik tu, dua-dua kali tu doktor cek darah tinggi, doktor cek diabetes, dan kedua-dua result dia memang normal lah, normal. Diabetes normal, darah tinggi pun normal. Jadi itulah sebabnya, antara sebab yang mengapa saya in denial, saya tak percaya saya boleh kena stroke pada ketika itu. Yang tu nombor satu lah. Dan sakit kepala, nombor satu sakit kepala tu dia luar biasa. Jadi kalau ada rasa macam tu, berjaga-jaga, dan kalau boleh pergi ke klinik. Dan nombor dua, kadang-kadang secara random akan terasa kebas kat anggota badan, dan juga sekali-sekala dia akan rasa macam semut-semut dekat kaki. Jadi bila dia random, dia bukannya bila rasa kebas tu seluruh badan, seluruh belah kiri ataupun seluruh belah kanan yang kebas. Dia masa saya rasa kebas tu, kadang-kadang tangan saja rasa kebas, dan kadang-kadang kaki saja rasa kebas. Lepas tu kadang-kadang tengah duduk saja ataupun tengah bawa kereta, tiba-tiba kaki tu rasa macam semut-semut, tahu kan? Semut-semut dia macam menyucuk dekat kaki tu. Sakit tak sakit, dia cuma rasa macam tu je, kebas-kebas tu. So jadi dia random, kadang-kadang kaki, kadang-kadang tangan, berubah-ubah, tapi dia bukannya sekali, bukannya serentak. So itu adalah tanda-tanda yang kedua, ya. Masa tu memang saya rasa macam itulah. Kadang-kadang saya rasa dekat tangan, kadang-kadang saya rasa dekat kaki, ya, random macam tu. Dan nombor 3, inilah petanda yang paling besar. Kalau dah jadi macam ni, doktor bagi tahu kat saya tu, patutnya bila saya rasa macam ni, saya patutnya dah kena pergi hospital lah. Doktor kata patutnya bila saya dah mula rasa sebegini, dah patutnya kena pergi hospital, dah patutnya kena admit dah masa tu. Kerana ini adalah petanda yang paling besar, pada hari yang terakhir. Kerana bila benda ini terjadi, petanda yang ini terjadi, maknanya bersedialah. It's just around the corner. Anytime within the 24 to 48 hours tu akan terjadilah stroke. Stroke macam mana, yang tu depends, kita tak tahu. Ya, biasanya doktor tu sendiri yang bermasalah untuk tengok. Memang tak ada masalah untuk tengok. Jadi tiba-tiba satu hari tu pandangan saya jadi kabur, saya tak boleh nampak jauh. Tiba-tiba apa yang saya nampak tu macam kabur-kabur, seolah-olah macam ada tabir kat lipat, ada selaput dekat mata tu. Jadi gosok-gosok pakai air mo apa pun tak jadi, dia memang pandangan tu kabur. So jadi apabila jadinya perkara macam ni,
cepat-cepatlah. Kalau adalah tuan-puan, ada orang cerita dekat tuan-puan, dia rasa macam ni, dia rasa begini, dia dah jadi dia dah merasa perkara nombor 1, dia dah merasa perkara nombor 2, dan sekarang dia merasa perkara yang ketiga ni pula. Cepat-cepat pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor dan ceritakan segala apa yang telah terjadi. Dan kalau doktor tu bagi Panadol dan suruh balik rehat, pergi cari doktor lain. Ya, kerana itu bukan penyelesaiannya. Kerana dah tiga-tiga petanda tu, dan termasuk petanda yang ketiga tu yang terbesar tu dah terjadi. Jadi maknanya it's just around the corner, dan dapatkan nasihat perubatan yang betul. Ya, ini bukannya setakat boleh hilang pakai Panadol sajalah. Jadi betul-betul kalau doktor suruh makan Panadol balik tidur, no, that is not the solution. Cari doktor lain yang betul-betul, atau sebaiknya pergi hospital terus, senang. Pergi hospital terus dan dapatkan rawatan awal. Jadi yang ini boleh membantu menentukan the severity of your stroke tu, sama ada teruk atau tak teruk. Ya, kalau kita buat rawatan awal cepat-cepat, jadi kemungkinan besar untuk kita survive dan pulih kembali adalah amat tinggi. Kerana stroke ni dia is all about timing, ya. Benda tu kena cepat, segalanya kena cepat, rawatan kena cepat, kena pergi hospital kena cepat, fizio kena pergi cepat. Jadi semua tu amat penting. Jadi bila dah rasa tiga-tiga perkara yang saya sebut tadi tu, cepat-cepat pergi doktor, pergi hospital dengan segera, ya. Okay, I think itu sajalah. Banyak kita cerita pasal stroke ni, ya. Apa? Okay. Okay. Sekejap, minum sikit lah, dah agak. Lebih kurang dah setengah jam lah kita cerita pasal tu. Okey, sekarang jom kita berbalik dekat urusan gardening. Saya tahu ramai yang join ni nak dengar pasal gardening, kan. Okey, hari ni oleh kerana ini adalah kali pertama saya berkongsi live bersama komuniti TikTok, berkongsi live mengenai gardening lah. Yang hari Sabtu kemarin adalah hari pertama saya berkongsi live. Tetapi Sabtu kemarin tu is more on my introduction. Saya tak cerita apa pasal gardening, saya tak cerita apa, saya cuma memperkenalkan diri saya kepada tuan-puan yang belum lagi mengenali siapa saya sebenarnya. Dan walaupun saya banyak dah sebenarnya buat live sharing di platform-platform lain, tetapi di TikTok saya masih lagi baru, saya masih lagi belajar. Sabtu kemarin adalah my first time, so this is my second time, and this is adalah kali pertama saya nak berkongsi mengenai gardening dengan komuniti TikTok dan semua followers saya. Followers tak banyak pun, 1,500 je. 1,500, 1,600 macam tu lah. 1,600 ya, 1,600. Okey, itu je. So, jadi hari ni saya nak memulakan dengan something yang paling basic. Yang paling basic maknanya benda ni yang kita semua kena tahu dahulu. Semua ni, benda ni yang kita kena tahu dahulu sebelum kita move on ke perkara-perkara yang lain, ya. Okey. Jadi macam saya kata tadi, ya, sebelum saya teruskan, jadi saya mohon jasa baik tuan-puan semua untuk membantu saya dalam memenuhi keperluan hidup kami sekeluarga. Tolong like, tolong share, tolong follow, ataupun tolong bagi gift ke apa ke, ataupun support store kami kat sini. Dan ada banyak produk-produk berkaitan gardening yang ada dekat dalam store kami, termasuklah produk yang dihasilkan sendiri oleh keluarga kami, iaitu teh bunga telang, uncang teh bunga telang. Itu kami buat sendiri, ya. Kami tanam sendiri dekat kebun kecil tepi rumah kami. Okey, so jadi yang itu keperluan hidup kami sekeluarga, ya. Tumbuhan pun ada keperluan hidup mereka yang tersendiri. Jika ada yang terkurang, terkurang ataupun tak ada langsung, maka pertumbuhan tanaman akan terjejas. Okay, terima kasih Encik Azhani, ya, terbaik. Jika ada yang terkurang ataupun ada yang tak ada langsung, maka pertumbuhan tanaman akan terjejas. Dan juga mungkin tak hidup terus, ya. Ada benda yang tak cukup, atau ada benda yang terkurang. Sama ada dia terbantut, terjejas tu maknanya pertumbuhan terjejas tu maknanya terbantut lah. Atau mungkin tak survive terus, tak hidup terus. So jadi itulah sebabnya kita mulakan dengan topik ini dulu,
supaya kita mengetahui apa yang diperlukan oleh tanaman kita ni, ya. Saya banyak akan fokuskan kepada tanaman kebun tepi rumah kita lah. Pasal banyak follower saya, banyak orang yang mengikuti saya, mengikuti pengkongsian saya, dia banyak yang nak bercucuk tanam di tepi rumah, di depan rumah, atau di tepi rumah, atau belakang rumah, tak kisahlah, atau di sekeliling rumah. Ya, kita bukan nak cerita pasal kebun-kebun besar 2, 3, 4, 5, 6 hektar ekar. Kita nak bercerita pasal kebun tepi rumah, small scale, yang mana yang kita boleh tanam dan kita dapat hasilnya untuk dapur kita sendiri. Dan yang bestnya juga, input tanaman yang akan kita gunakan di kebun sekeliling rumah kita nanti juga adalah sebenarnya kita boleh dapati daripada dapur kita ni. Kita recycle bahan-bahan dapur yang ada, itu cerita panjang lagi, ya. Tapi hari ni kita tengok dulu keperluan, ya, keperluan atau faktor-faktor yang menentukan sama ada tanaman kita tu jadi ke tak jadi, ya, bantut ke subur, hidup ke mati. So ini adalah faktor-faktornya. So ada 10 faktor ni. Saya nak buka note saya ni. Saya ada note untuk segala perkongsian saya ni. Nota-nota ni memang saya dah prepare siap-siap berdasarkan segala perkongsian saya sebelum-sebelum ni. Jadi kalau tuan-puan memerlukan nota-nota daripada perkongsian ini, boleh contact saya terus, boleh PM saya terus, ya, boleh komen terus nanti. Okey, so ini adalah 10 faktor-faktor yang menentukan sama ada tanaman kita itu berhasil atau tidak. Okey, nombor 1, ada 10 Ada 10 saya nak share hari ni. Okey, nombor 1, apa dia nombor 1? Nombor 1 adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini adalah requirement, ya. Requirement nombor 1, faktor nombor 1 yang menentukan sama ada tanaman kita tu berhasil atau tidak. Yang ini nombor 1, ya. Kerana boleh dikatakan hampir ke semua tanaman yang ada dekat kita cerita pasal dalam kawasan kita lah, di negara kita ni, hampir ke semua tanaman yang ada dekat dalam negara kita ni memerlukan cahaya matahari untuk hidup subur. Ya, kalau tak ada ni, apa pun tak jadi. Ya, kurang atau banyak, semua tumbuhan memerlukan matahari. Walaupun tumbuhannya indoor, yang kita biasa tanam indoor, pun memerlukan certain degree of sunlight. Jadi kalau tak ada cahaya matahari, dia tak akan hidup subur. Kerana apa? Kerana cahaya matahari ni adalah satu requirement penting, ya. Requirement penting untuk tumbuhan menghasilkan makanan dia. Untuk menghasilkan makanan, dia memerlukan cahaya matahari. Ya, waktu malam tumbuhan dia tak menghasilkan makanan, dia menghasilkan makanan pada waktu siang saja, waktu ada matahari. So jadi cahaya matahari itu adalah requirement yang nombor 1, yang paling penting untuk pertumbuhan semua jenis tanaman, ya. Okey, itu nombor 1. Yang kedua, air ini adalah nombor 2 yang paling penting. Seperti manusia, air ini juga sangat-sangat penting untuk hidup. Kerana tiada air, tiada tumbuhan yang boleh survive. Yang ini memang semua tumbuhan memerlukan air. Tak ada tumbuhan yang tak memerlukan air. Kaktus pun perlukan air. Kaktus kat padang pasir tu, ada yang cakap kaktus tak perlukan. Kaktus perlukan air juga. Cuma bezanya ialah kaktus memerlukan kurang air daripada tanaman-tanaman lain. Dia masih lagi memerlukan air, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanah. Tanah ini adalah sumber kehidupan untuk kebanyakan tumbuhan, ya. Tumbuhan dia menyerap nutrien, menyerap baja daripada tanah. Tetapi bukan semua lah. Ada tumbuhan yang hanya memerlukan air sahaja, dia tak perlukan tanah. Ya, ada jenis-jenis tumbuhan yang kita bubuh dalam air dia boleh hidup, ya. Jadi tanah tu bukanlah satu keperluan yang untuk semua, tetapi kebanyakan tumbuhan memerlukan tanah untuk hidup. Yang keempat,
angin dan udara. Angin dan udara ni maknanya oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan, tumbuhan memerlukan oksigen untuk bernafas macam manusia dan juga macam makhluk-makhluk lain, dan mereka memerlukan karbon dioksida untuk membina makanan macam tadi kita cerita tadi. Itu keperluan yang keempat. Dan nombor 5 ialah nutrien. Nutrien ni daripada baja, daripada tanah. Jadi walaupun tumbuhan tu tak memerlukan tanah, kita rendam dengan air, dia hidup, tetapi dia masih lagi memerlukan nutrien. Kita masih lagi perlu bagi dia makan, bagi dia nutrien apa-apa. Jadi mungkin baja cair atau apa. Kalau kita buat hidroponik, kita bubuh baja-baja yang tertentu, ya. Dan kalau atas tanah tu, dia akan menyerap baja dan nutrien daripada tanah. Okey, itu nombor 5. Dan nombor 6 ialah suhu. Suhu memainkan peranan yang penting juga. Ada tumbuhan yang hidup subur di kawasan yang bersuhu sejuk, dan ada tumbuhan yang lebih subur jika kita ditanam di kawasan yang bersuhu panas. Dia ada beza di sini. Dia macam contohnya kobis bunga, strawberry, itu semua biasanya kita associate tanaman ini dengan kawasan yang beriklim sejuk. Macam kita boleh nampak ia banyak ditanam di Cameron Highland kan. Tetapi ianya boleh juga ditanam dekat dalam kawasan tanah rendah macam ni dengan sedikit adjustment. Ini kita akan cerita nanti. Itu pun panjang juga ceritanya. Itu suhu. Nombor 7 iaitu humidity atau kelembapan. Kelembapan sekitar sekitar juga boleh mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Kalau kawasan itu terlalu lembap, ia akan boleh menjadi risiko kepada tanaman itu akan terdedah kepada risiko terkena kulat. Ya, tanah juga akan menjadi risiko akan terkena kulat dalam keadaan kelembapan yang tidak sekata. Jadi itu adalah satu faktor. Dan nombor 8 ialah persekitaran, environment. Macam mana keadaan sekitar, sekeliling kebun kita tu, bagaimana persekitarannya, itu juga memainkan peranan. Ada tempat yang terlalu panas, ada tempat yang terlalu lembap, ada tempat yang dilindungi oleh tanaman lain yang tidak kondusif untuk tanaman yang kita nak tanam tu. Itu semua memainkan peranan. Nombor 9, serangga perosak dan penyakit. Yang ini adalah faktor yang sangat penting juga, ya. Kerana bila kita tanam tu, ia terdedah kepada serangan makhluk perosak dan terdedah kepada penyakit. Yang ini juga adalah satu faktor. Dan nombor 10 akhir sekali ialah faktor genetik. Faktor genetik ni ialah berkaitan dengan biji benih yang kita tanam itu. Yang ini juga akan saya terangkan nanti, kerana ini pun panjang ceritanya, genetik. Jadi semua biji benih yang kita beli itu sebenarnya tidak sama. Ada biji benih ada jenis-jenis dia, ada jenis-jenis biji benih. Yang itu semua adalah faktor genetik. So ini semua 10 ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sesuatu tanaman, ya. Harap saya ulang balik, saya daripada 1 hingga 10. Nombor 1 cahaya matahari, sunlight. Nombor 2 air. Nombor 3 tanah. Nombor 4 angin dan udara. Nombor 5 nutrien iaitu baja. Nombor 6 suhu. Nombor 7 kelembapan, humidity. Nombor 8 persekitaran atau environment. Nombor 9 penyakit dan juga serangga perosak. Dan nombor 10 genetik. So ini adalah faktor-faktornya, 10 faktor-faktor ni. Jadi harap anda tuan-tuan semua clear dengan perkara ni, dengan 10 faktor-faktor ini. Yang ni saya akan ceritakan, saya akan kupaskan satu persatu as we go along nanti, kalau tak mungkin dalam insya-Allah dalam perkongsian yang seterusnya nanti. So jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tu, dia tak sama dengan tempat-tempat lain. Di mana macam mana saya nak kata, faktor tu dia berbeza antara satu tempat dan satu tempat yang lain. Contohnya faktor tadi tu di rumah kita dengan rumah jiran kita tu ada yang berbeza, tak semestinya sama, ya. Dengan
faktor yang ada di rumah kita ni tak sama dengan faktor tersebut tidak sama, keadaan dia tidak sama dengan rumah kita dengan rumah seberang jalan sana. Dan itulah sebabnya, perasan tak, kadang-kadang bila kita tengok jiran kita sebelah rumah aja dia tanam menjadi, tapi kita tanam tak menjadi. Kenapa? Itulah sebabnya, kerana faktor-faktor ni semua dia berbeza-beza. Walaupun sebelah rumahnya, walaupun rumah jiran kita tu dipisahkan dengan pagar jaring sahaja, tapi ada perkara yang berbeza di sana dengan di rumah kita. Kerana tumbuhan ni adalah satu jenis makhluk yang sangat-sangat sensitif. Dia ada perubahan sikit je pun dia boleh tahu, dan dia akan respon, dia akan efek kepada perubahan kecil ni, akan memberikan efek kepada tanaman tersebut. So jadi itulah sebabnya persoalannya kadang-kadang saya banyak orang selalu cakap dekat saya, kenapalah jiran aku tu tanam cantik, elok, tapi aku tanam tak menjadi. Padahal rumah sebelah je nampak, tengok dia tanam cili, aku pun nak tanam cili, tapi cili dia berbuah banyak, cili dia keluarlah 2-3 biji. Kenapa? Sama ya, rumah dia sama, rumah kita sama. Tak sama, ada perbezaan dia, walaupun sangat-sangat kecil, tapi kita tak nampak, kita tak tahu. Tetapi tumbuhan dia akan memberikan efek kepada perubahan tu, walaupun sekecil-kecil. Jadi itulah juga faktor ni juga menjawab persoalan mengapa kadang-kadang kita beli pokok dekat nursery, ataupun kita beli pokok online. Kita beli pokok online, dan sekarang ni ramai orang beli pokok online, ya. Pokok tu subur, elok, kita tengok tu masa kita beli tu cantik, elok, tapi bila sampai dekat rumah kita mati, ataupun tak hidup, ataupun bantut, dia tak mau membesar. Ini sebabnya adalah faktor persekitaran, ya. Jadi yang ni sangat-sangat obvious lah kalau kita beli pokok dekat nursery ataupun kita beli online lah. Kerana contohnya saya duduk dekat Penang, saya beli pokok dekat Johor, saya beli online, saya beli dekat Johor, of course memang dah obvious sangat dah. Persekitaran dekat tempat kawan tu dengan persekitaran dekat tempat saya ni memang berbeza, dah jauh. Johor, Penang. Bukan itu saja, walaupun kita beli daripada nursery dekat bandar yang sama, ya, keadaan dekat nursery tersebut dan keadaan dekat rumah kita berbeza juga. Kita tak perasan, kita manusia, kita tak respon kepada perubahan kecil-kecil, minute punya perubahan, tapi tumbuhan dia boleh tahu. Jadi macam mana caranya kita nak mengelakkan daripada perkara ini berlaku? Asalnya insya-Allah kita sambung balik di waktu akan datang. Kita sambung balik dalam 1 atau 2 hari lagi. Saya pun dah mula penat dah. Itu adalah salah satu efek dia lah. Sejak daripada sakit ni, tak boleh nak duduk lama-lama, tak boleh nak cakap lama-lama, sekejap-sekejap boleh lah. Ni saya dah berkongsi sama 45 minit ni pun dah kira lama ni. Jadi gardening ni sebenarnya dia adalah satu jenis sains, tapi dia bukannya exact science. Exact science maknanya ada satu cara je kita boleh buat, ada satu je formula sains, dan itulah formula yang kita perlu ikut daripada sampai bila-bila. Gardening dia bukan macam tu. sepanjang berbelas tahun, 16 tahun saya gardening, dan secara rasmi saya bergardening daripada tahun 2007 hingga sekarang 2023. Dan juga sebelum ni daripada kecil lagi, satu perkara yang saya belajar ialah tak ada satu perkara pun yang tepat, yang exact dalam bila kita buat gardening ni. Contohnya macam ada orang yang kata, dia tanam pokok, dia guna cara macam ni jadi, dan bila saya guna cara lain, dia condemn cara saya buat.
Tetapi pada saya benda tu dia tak ada isu sebenarnya. Kalau ada orang yang dia guna satu cara tu menjadi, okey, alhamdulillah, teruskan menggunakan cara tersebut. Dan ini cara yang saya buat, yang ini yang cara saya buat, dan juga menjadi, maknanya tak ada salah. Cara dia tak salah, cara saya tak salah. Itu yang maknanya gardening ni dia adalah satu jenis sains, tapi bukannya exact sains. Dia ada, kita nak mencapai satu tujuan tu, dia ada banyak cara-cara dia. Ada banyak cara-cara dia, ada banyak metod-metod dia yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. So, jadi itu yang saya akan berkongsi dengan tuan-puan dalam sesi-sesi yang akan datang, insyaAllah. Mungkin lusa kot, hari Rabu, insyaAllah. Dan sebelum saya ni, jika tuan-puan ada mengusahakan kebun komuniti ke, atau ada grup gardening sendiri, saya sedia memenuhi jemputan tuan-puan dan puan-puan untuk berkongsi sama ada secara online ataupun bersemuka, ya. Benda ni saya selalu buat dengan pelbagai kebun komuniti luar daripada Penang, dalam Penang biasanya dia orang buat bersemuka lah. Saya pergi kat kebun komuniti mereka, ataupun mereka buat satu event kat dalam dewan ke, dekat dalam taman siapa-siapa ke apa, dan saya pergi, saya berkongsi ikut topik apa yang nak saya kongsi tu, itu kita boleh bincangkan. Kalau biasanya kalau buat event tu, buat perkongsian tu sama one full day, banyak yang kita boleh cover lah. Jadi kalau saya sedia memenuhi jemputan anda untuk berkongsi sebegitu, online pun boleh, bersemuka pun boleh, eksklusif hanya untuk kumpulan tuan-puan dan puan-puan saja. Jadi boleh kontak saya terus. Jadi saya ingat itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa share, jangan lupa follow saya, follow page saya untuk banyak lagi perkongsian-perkongsian yang akan datang. Jadi akhir kata, terima kasih banyak-banyak kerana thank you so much for joining me today. Semoga tuan-puan dipermudahkan segala urusan tuan-puan dan puan-puan semua, serta dilancarkan rezeki tuan sekeluarga. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.